Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Pada minggu ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran sejarah tahun 4, unit 4, sejarah tempat tinggal. Tajuk 1, di sinilah saya tinggal. Tajuk 2, kawasan tempat tinggal saya. Standard pelajaran 1.4.1, 1.4.2, K1.4.5, K1.4.6. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 44 hingga 49. Sejarah tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan keperluan asas manusia. Unit ini menceritakan maklumat lengkap tentang bentuk muka bumi, sejarah dan tokoh setempat. Lihat gambar-gambar di bawah. Ia merupakan contoh-contoh tempat tinggal yang terdapat di Malaysia. Gambar yang pertama, Rumah Limas Terengganu. Ini salah satu contoh rumah tradisional, rumah kayu. Masih terdapat banyak rumah-rumah limas yang berlainan bentuk di Malaysia, di negeri-negeri lain di Malaysia. Yang kedua, Rumah Panjang Sarawak. Ini salah satu contoh rumah yang terdapat di Borneo. Rumah Minangkabau di Negeri Sembilan. Rumah Lord Bungalow. Yang seterusnya, rumah teres setingkat. Yang keenam, rumah teres 2 tingkat. Yang ketujuh, rumah pangsa puri ataupun kondominium. Rumah kos rendah 2 tingkat. Rumah kluster. Sebenarnya masih terdapat banyak rumah, jenis rumah seperti rumah berkembar, rumah rakit, rumah yang berada di pesisir sungai ataupun laut. Banyak jenis rumah. Yang 9 ni hanya sebahagian daripada contoh-contoh rumah yang menjadi tempat tinggal di Malaysia. Di sini tajuk di sinilah saya tinggal. Setiap kawasan tempat tinggal mempunyai alamat. Maklumat yang ada pada alamat ialah nombor rumah, nama jalan, poskod, nama bandar dan nama negeri. Setiap kawasan tempat tinggal memiliki kemudahan dan keistimewaan tersendiri. Murid-murid, sebenarnya rumah kita, setiap rumah mempunyai alamat. Seperti nombor rumah, kalau murid-murid periksa bil elektrik ataupun bil air, di situ terdapat alamat rumah murid-murid. Seperti yang dinyatakan dalam slide ini, iaitu nombor rumah. Nombor rumah, nama jalan ataupun nama kampung, kemudian terdapat poskod, kemudian terdapat nama bandar ataupun nama daerah dan nama negeri. Yang terakhir itu adalah nama negeri. Cuba murid-murid lihat buku teks tentang Florence Jessie. Saya tinggal di nombor 45 Rumah Panjang Sungai Mamut 98150 Miri Sarawak. Florence ni merupakan penduduk bagi negeri Sarawak. Dia tinggal di Rumah Panjang Sungai Mamut. Tengok jenis rumah yang diduduki oleh Florence, iaitu rumah panjang. Cuba murid-murid lihat di bawah, peta di bawah. Itu adalah kedudukan rumah Florence Jessie di dalam peta yang titik berwarna merah. Tempat menarik yang terdapat di Miri ialah Gua Nia.
iaitu tinggalan zaman prasejarah. Kemudahan yang terdapat di tempat tinggal Florence ialah sekolah dan klinik kesihatan. Lihat gambar yang kedua. Luqman Hakim berasal dari Johor Bahru. Dia tinggal di nombor 14 Jalan Tiram 17/B, Taman Saujana 81800 Johor Bahru. Itu adalah alamatnya. Tempat menarik yang terdapat berhampiran tempat tinggalnya ialah Teluk Dangga dan Istana Bukit Sirin. Kemudahan yang terdapat ialah sekolah, hospital dan taman rekreasi. Lihat peta Semenanjung. Itu adalah, yang titik merah itu adalah kedudukan tempat tinggal Luqman Hakim. Gambar yang ketiga ialah Peter Jackson berasal dari Ranau, Sabah. Alamat rumah ialah nombor 17 Jalan Randagong, Himbaan, Kampung Kesingsing, Kundasang 89300 Ranau, Sabah. Tempat menarik yang terdapat di tempat tinggal adalah Gunung Kinabalu. Kemudahan yang terdapat pula ialah sekolah dan pasar. Lihat peta di bawah. Itu adalah merupakan peta negeri Sabah dan titik yang berwarna merah itu adalah kedudukan lokasi tempat tinggal Peter Jackson. Lihat rumusan. Kawasan tempat tinggal perlu dihargai kerana mempunyai keistimewaan dan keunikan tersendiri. Maksudnya murid-murid, setiap tempat tinggal mempunyai keistimewaannya tersendiri, walau di mana kita tinggal. Contohnya yang 3 tadi. Terdapat 3 tempat yang berbeza, satu di Johor Bahru, seorang tinggal di Miri, Sarawak, seorang tinggal di Ranau, Sabah. Dan mereka, keunikan tempat tinggal mereka adalah berlainan, mengikut suasana setempat dan juga bentuk muka bumi. Kawasan tempat tinggal saya tajuknya. Setiap tempat tinggal mempunyai bentuk muka bumi yang berbeza-beza seperti kawasan tanah tinggi, tanah pamah, pesisir laut dan pinggir sungai. Jenis-jenis bentuk muka bumi. Yang pertama, kawasan tanah tinggi. Contoh tempat Cameron Highland, Genting Highland, Banjaran Titiwangsa, Kundasang dan sebagainya. Masih terdapat banyak lagi kawasan tanah tinggi yang terdapat di Malaysia. Industri ataupun kegiatan ekonomi utama yang terdapat di kawasan tanah tinggi ialah pelancongan. Silap ejaan. Pelancongan dan pertanian. Jenis-jenis bentuk muka bumi. Yang kedua ialah kawasan tanah pamah. Kawasan tanah pamah bermaksud kawasan yang rata, kawasan yang rata dan juga landai. Contoh tempat kawasan tanah pamah ni banyak terdapat di Semenanjung ataupun di Sabah, Sarawak. Contoh tempat Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kota Baru, Pasir Gudang, Kuala Terengganu, Alor, banyak lagi itu terlalu banyak untuk dinyatakan, tapi bentuk muka buminya yang perlu kita tahu ialah kawasan tanah pamah. Biasanya kegiatan ekonomi ataupun industri yang terdapat di kawasan tanah pamah ini ialah perindustrian, pertanian dan sebagainya. Lihat gambar di bawah, pusat perniagaan, lot-lot kedai banyak dibina di kawasan yang tanah pamah. Begitu juga dengan pertanian, sawah padi kan, penanaman padi.
dijalankan di kawasan yang tanahnya rata kan, tanahnya rata. Okey, jenis-jenis bentuk muka bumi. Yang ketiga ialah pinggir laut. Contoh tempat Kuala Terengganu, Kuantan, Mersing, Kuala Kedah dan lain-lain. Kegiatan industri ataupun ekonominya ialah selalunya perikanan dan pelancongan. Ini salah eja lagi ya, pelancongan. Okey, jenis-jenis bentuk muka bumi yang keempat ialah pinggir sungai. Okay, contoh tempat Kuala Kangsar, Temerloh, Kuching, Kota Baru, banyak lagi ya. Ada beberapa tempat lagi di Malaysia ini yang tempat tinggalnya berada di pinggir sungai. Okay, kegiatan industri ataupun ekonomi yang terdapat di kawasan pinggir sungai ialah pertanian dan pengangkutan. Okay, jenis bentuk muka bumi yang lainnya, ini sama di pinggir laut kan, pulau. Contoh tempat Langkawi, Pangkor, Redang, Perhentian, Tioman dan lain-lain. Okay, industri ataupun kegiatan ekonominya ialah hasilan laut dan juga pelancongan. Okey, bentuk muka bumi Pasir Gudang pula. Okey, kita seterusnya sebab dalam buku teks tidak dinyatakan bentuk muka bumi di Pasir Gudang, tempat tinggal kamu. Okey, bentuk muka bumi di Pasir Gudang ialah pinggir laut dan tanah pamah. Kalau murid-murid pergi dekat Tanjung Lansat ataupun Permas kan, Permas, Kongkong, murid-murid akan lihat di sana terdapat laut kan, laut yang laut Selat Teberau dan tanah pamah. Tanah pamah maksudnya tanah yang rata, rata kan. Jarang murid-murid dapat lihat bukit di kawasan Pasir Gudang ini kecuali di sebelah-sebelah. Kalau murid-murid pergi di sebelah-sebelah Ulu Tiram, dah nak sempadan Kota Tinggi kan. Keistimewaan yang terdapat di Pasir Gudang ialah Bukit Layang-Layang kerana di situ tempat pesta layang-layang antarabangsa dianjurkan pada setiap tahun. Kalau keadaan mengizinkan sebelum berlakunya pandemik kan, tiap-tiap tahun dianjurkan pesta layang-layang antarabangsa. Okay, Pasir Gudang juga merupakan kawasan perindustrian utama negeri Johor dan Malaysia. Iaitu sebagaimana yang murid-murid tahu kan, penduduk Pasir Gudang, penduduk Kota Masa ini majoritinya bekerja dalam sektor industri, dan perkilangan. Okey, yang ni murid boleh baca sendiri. Email yang dihantar oleh Florence Jessie kepada rakannya iaitu Luqman Hakim dan juga Peter Jackson. Okey, mari kita lihat kepada sahabat saya Luqman Hakim dan Peter, apa khabar? Saya ingin bercerita tentang tempat tinggal saya. Saya tinggal di kawasan pedalaman bahagian Miri, maksudnya kawasan yang agak terpencil, kawasan pedalaman Sarawak. Bentuk muka bumi yang tempat tinggal saya ialah berbukit bukau dan tanah pamah. Maksudnya bukit bukau. Kalau tanah tinggi ni dia gunung kan. Ini bukit bukau dan tanah pamah. Bentuk muka bumi berbukit bukau ini membolehkan tanaman komersial seperti kelapa sawit diusahakan. Kegiatan ekonominya ialah penanaman sawit. Okey, selain itu keistimewaan terdapat di tempat tinggal saya ialah batu berbentuk kuda laut di Pantai Tulasan dan keunikan gua batu kapur di Taman Negara Mulu. Yang ni adalah tarikan utama jika kita ke Miri. Di sini saya sertakan gambar tempat-tempat menarik di kawasan saya. Florence
Florence menyertakan gambar-gambar yang menunjukkan tempat-tempat menarik yang terdapat di tempat tinggalnya, iaitu di Miri. Okey, yang seterusnya, ini email balasan daripada rakan Florence. Terima kasih Florence kerana mengirimkan email untuk pengetahuan Florence dan Peter. Saya tinggal di Johor Bahru. Bentuk muka bumi di Johor Bahru ialah pinggir laut, sama macam Pasir Gudang tadi, macam cikgu nyatakan, dan tanah pamah. Tanah pamah ni tanah yang rata. Keistimewaan yang terdapat di Johor Bahru ialah tambak Johor yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura. Jambatan tu yang menghubungkan dua negara, iaitu Malaysia dan Singapura, yang dipanggil sebagai tambak Johor, yang menghubungkan Johor Bahru dan Singapura, serta pelabuhan antara bangsa Tanjung Pelepas. Yang ni kegiatan ekonominya ialah pelabuhan ekspor, import dan ekspor. Selain itu, di kawasan tempat tinggal saya juga dibangunkan kawasan perindustrian dan perkilangan, sebagaimana yang cikgu nyatakan, kegiatan ekonomi di Pasir Gudang, sebab Pasir Gudang dan Johor Bahru ni adalah kawasan yang bersebelahan, kan. Kalau dulu Pasir Gudang ini berada dalam Johor Bahru. Jadi Johor Bahru juga merupakan kawasan perindustrian. Jadi penduduknya juga adalah bekerja sebagai pekerja sektor industri. Yang email yang kedua, terima kasih atas email Florence dan Lukman. Saya juga ingin bercerita tentang tempat tinggal saya. Tempat tinggal saya terletak di Ranau, Sabah. Biasanya kalau murid-murid pergi ke Ranau, kawasan sana sama seperti Cameron Highland, kawasan yang sejuk, ataupun Genting Highland. Bentuk muka bumi Ranau ialah tanah tinggi. Tanah tinggi ni Gunung Ganang, dipanggil Gunung Ganang, kawasan pergunungan dan sungai. Kawasan tanah tinggi dijadikan kawasan tarikan pelancongan dan pertanian. Keistimewaan yang terdapat di Ranau, Sabah ialah kolam air panas Paring, ladang pertenakan lembu yang terletak di Mesilau Kundasang. Ni ladang pertenakan lembu, kan, kawasan sejuk. Kalau murid-murid pergi sana, merasakan seolah-olah berada di New Zealand, kan. New Zealand terkenal dengan pertenakan lembu. Kita lihat gambar kolam air panas Parin dan juga ladang pertenakan lembu di Mesilau Kundasang. Rumusan dari tajuk yang sebentar tadi, iaitu setiap tempat tinggal mempunyai keistimewaan tersendiri. Walaupun mempunyai bentuk muka bumi yang berbeza-beza, tempat tinggal juga boleh dijadikan tarikan pelancongan, sumber ekonomi dan peluang pekerjaan. Ini tertinggal huruf N, peluang pekerjaan. Maksudnya di sini murid-murid, setiap tempat tinggal, tak kiralah di mana-mana di semenanjung Malaysia ataupun di Sabah Sarawak, mempunyai bentuk muka bumi yang berbeza-beza. Tempat perbezaan ini menjadikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk setempat juga berbeza mengikut bentuk muka bumi. Kalau di pinggir laut, contohnya di pinggir laut, biasanya kegiatan ekonominya ialah pertanian dan juga perikanan. Kalau di pulau pun sama, kan, pelancongan, perikanan dan menjual hasil laut. Kalau di tanah pamah, biasanya sektor perkilangan, sektor perniagaan, dan juga pertanian. Pertanian contohnya sawah padi, kan. Apalagi pinggir sungai, biasanya pengangkutan, kegiatan ekonominya pengangkutan, pertanian, dan sebagainya lah. Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap
murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang diberikan setelah menonton slide tajuk sejarah tempat tinggal. Okey, sekian. Terima kasih.